Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. China sedang berbincang dengan Pfizer Inc. untuk mendapatkan lesen yang membolehkan pembuat ubat domestik mengeluarkan dan mengedar versi generik ubat antiviral COVID-19 Paxlovid. Pengawal selia produk perubatan China, Pentadbiran Produk Perubatan Kebangsaan NMPA telah mengetuai rundingan dengan Pfizer sejak akhir bulan lalu. Beijing berminat memutamatkan syarat perjanjian pelesenan sebelum Tahun Baharu China yang bermula pada 22 Januari. Hospital China berada bawah tekanan hebat selepas kerajaan secara tiba-tiba meninggalkan dasar COVID sifar bulan lalu menyebabkan jangkitan meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, pemilik pusat pelancongan dan perniagaan Thailand mengalu-alukan kedatangan pelancong dari China walaupun bimbang dengan penularan COVID-19. Agensi berita Reuters melaporkan rata-rata pengusaha industri itu sanggup berdepan risiko penularan wabak bagi memastikan perniagaan berjalan seperti biasa. Keputusan kerajaan tidak lagi mengenakan sekatan ketat termasuk tiada lagi ujian COVID-19 semasa ketibaan dapat meningkatkan kemasukan pelancong. Bangkok akan menerima sekurang-kurangnya 5 juta pelancong Cina tahun ini susulan pembukaan sempadan dan penamatan sekatan wabak tersebut oleh Beijing. Pengeluar minyak sawit terbesar dunia Indonesia akan mengurangkan ekspor komoditi tersebut bagi memastikan bekal domestik mencukupi menjelang bulan Ramadan dan musim perayaan Aidilfitri April ini. Usaha itu akan dilaksana dengan memastikan syarikat pengeluar minyak sawit menyimpan lebih banyak bekalan dalam negara. Demikian menurut Ketua Pengarah Perdagangan Luar di Kementerian Perdagangan Budi Santoso. Jumlah yang boleh diekspor oleh pengeluar akan dikurangkan kepada 6 kali ganda keperluan jualan domestik berbanding 8 kali ganda pada masa ini. Perubahan tersebut berkuat kuasa mulai 1 Januari lalu. Langkah tersebut mungkin mendorong Malaysia untuk menaikkan harga dan ekspor komoditi tersebut. 29 orang terkorban dalam pertempuran antara tentera Mexico dengan kumpulan kartel Dada Sinaloa. Pertempuran turut mencederakan 35 lagi tentera sementara 21 ahli kumpulan kartel berjaya ditahan. Turut terbunuh pegawai pemerintah Batalion Infanteri berpangkat Colonel yang mengetuai serbuan. Operasi dilaksanakan bagi menangkap Ovidio Guzman, anak kepada ketua pengedar dadah terkenal Joaquim Guzman yang dikenali sebagai El Raton. Menurut Menteri Pertahanan Luis Crescencio Sandoval, ahli kumpulan kartel turut menyerang lapangan terbang Culiacan bagi membebaskan Joaquin dipercayai sedang dipindahkan menggunakan pesawat. Sebuah pesawat awam dan 2 pesawat milik tentera udara Mexico turut terkena tembakan dan terpaksa melakukan pendaratan cemas. Amerika Syarikat mengumumkan bantuan ketenteraan bernilai $3 bilion kepada Ukraine, pakej bantuan terbesar untuk Kiev setakat ini. Setiausaha Akhbar White House Karine Jean-Pierre berkata bantuan itu dijangka termasuk kenderaan anti-periuk api dan serangan hendap MRAP serta meriam artileri howitzer. Secara lengkap akan diperincikan oleh Pentagon. Semalam Washington dan Berlin mengumumkan rancangan menghantar kenderaan berperisai Bradley dari Amerika Syarikat dan Mardes dari Jerman. Sementara itu, sektor perkhidmatan Amerika Syarikat yang dominan menguncup buat kali pertama dalam tempoh lebih 2 tahun pada bulan lepas. Indeks perkhidmatan Institut Pengurusan Bekalan merosot ke bawah paras ambang utama 50%. Bacaan Disember lalu mencatat 49.6% dengan indeks aktiviti perniagaan dan indeks persanan baharu kedua-duanya menjunam. Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS mengeluarkan rakaman terbaru aliran lahar susulan letusan gunung berapi Kilauea di Hawaii. Gunung berapi tersebut mula meletus Khamis lalu menyebabkan USGS mengeluarkan amaran peringkat merah. Ia susulan gas sulfur dan beberapa lagi gas lain yang dibebaskan boleh membahayakan kesihatan penduduk setempat. Dikenali sebagai VAC, gas tersebut boleh menyebabkan kesukaran pernafasan selain memusnahkan tanaman pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.